أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. InsyaAllah kita mulakan dulu dengan zikir kepada Allah. Tasbih Rabbi Zaman Nabi dulu kalau takut mati tak ada orang pergi perang. Tapi orang zaman Nabi bila
Pergi itu untuk mati, bukan yang hidup. Pergi untuk mati. Yang peliknya orang-orang sekarang umur dah 90 tahun masih ada rasa takut mati. Takut mati ya. Jumlah takut mati. Takut? Ha? Ingat mati takut tak? Tanya ni, tak takut? Tak takut, boleh perang. Kalau tak takut, boleh perang. Takut tak memang? Takut tak mati? Senyum. Subhanallah. Datang sungguh-sungguh ni pegang tanya tak ada takut mati umur 90 tahun. Rupa-rupanya malam tadi dia mimpi dia mati. Tu yang pagi tu subuh tu jumpa saya, pegang tangan saya, takut mati. Subhanallah. Orang Islam tak takut mati. Anda pegang sempena ma'al hijrah. Orang Islam dia tak takut mati. Sebab apa dia tak takut mati? Sebab dia tahu jalan pulang. Tu je jawapan. Dia tahu jalan pulang. Kita ni ramai orang Islam, tapi jalan pulang tu tak tahu. Tu yang takut mati. Kenapa tak tahu jalan pulang? Sebab tak datang majlis ilmu. Majlis ilmu ni tuan-tuan belajar je Quran. Quran tu dia cerita habis tentang jalan pulang kita. Dia cerita habis. Kalau tuan-tuan belajar Quran sampai habis, tuan-tuan tak risau dah nak mati. Macam zaman Nabi Muhammad SAW. Sebab belas kali jalan nak balik ke kampung halaman yang namanya syurga itu, jalan dia mesti melalui mati. Mesti nak kena mati dulu baru aku sampai kampung halaman aku. Tapi nak sampai ke situ kena ada jalan. Tuan-tuan baca kan Yasin setiap malam Jumaat. Baca tak? Kalau tuan-tuan baca dan faham, dekat situlah jawapan. Mula-mula tu. Lepas itu banyaklah cerita lain. Sebab tu orang ulama dulu dia dah gariskan malam Jumaat baca Yasin. Kenapa? Nak cerita itulah. Nak cerita kita orang beriman ni orang yang tak takut mati sebab kita tahu jalan pulang. Dan kita tahu apa yang ada dekat kampung halaman kita. Kita dah buat kat sini, apa kita buat kat sana? Apa seronok nak mati? Dia dah buat macam-macam dah. Buat macam-macam. Janji Allah, janji buat. Baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Seolah-olah kamu bercucuk tanam dekat sana. Kamu menjenguk orang yang sakit. Seolah-olah kamu sedang memetik buah-buah kat sana. Kamu buat semua kat sana. Janji Allah ni dia pegang. Jadi apa lagi takut mati? Dia adalah orang beriman, dia tak takut mati. Yasin wal Quranil Hakim. Tuan-tuan baca setiap malam Jumaat. Apa rasa? Bila baca itu apa rasa? Tak rasa apa, Ustaz. Baca bila wal Quranil Hakim. Al-Quran yang di dalamnya penuh dengan hikmah. Nak masuk syurga Allah, nak tahu jalan pulang, mesti Quran. Tu lepas dua ada. Innaka laminal mursalin. Quran kalau dah sampai kat kamu seketul tanpa ada bimbingan innaka laminal mursalin daripada Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tak dapat balik juga sebab tak ada bimbingan. Jadi bila dah dapat Quran, orang beriman ni dapat Quran. Bila dapat Quran, dia ada bimbingan Nabi, baru Nabi tunjuk. Tengok hujung lepas tu ayat tu. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Quran dan petunjuk Nabi akan bawa ke jalan yang lurus. Dia tak ada bengkak-bengkok lah. Pegang Quran, ikut Nabi, kamu akan pergi jalan yang lurus. Jalan lurus itu bawa kamu ke destinasi. Destinasi kamu ialah kampung halaman kamu, namanya syurga Allah. Sedang bila baca Yasin faham tu, sama lagi sikit. Tanzilal Azizir Rahim. Diturunkan Quran, diturunkan oleh Allah, yang Allah banyak nama. Tapi kenapa bila sebut Quran turun dia pakai dua je? Al-Aziz satu, Al-Aziz, satu lagi Ar-Rahim.
Quran bila turun, dia berhadapan dengan manusia yang akan mendapat nama Al-Aziz, dan ada orang yang mendapat nama Ar-Rahim. Aziz bermaksud Allah Ta'ala yang Maha Perkasa. Allah Ta'ala Maha Perkasa mengazab makhluk-makhluk dan hamba-hambanya dengan kekuatannya. Maknanya, bila Quran turun kepada kita, kita tak nak belajar Quran, kita tak nak faham Quran, kita tak nak amalkan Quran, maka Quran itu Allah Ta'ala akan ambil nama dia Al-Aziz untuk mengazab orang-orang. Nampak? Kedua, Ar-Rahim. Ar-Rahim, Quran turun. Rahim maksudnya Allah Maha Pengasih. Senang nak faham tuan-tuan. Rahmat Allah daripada nama Allah Ar-Rahim. Sebab itulah guru saya masa dia cerita tu tuan-tuan, dia kata apa? Kita masuk syurga dengan rahmat ke dengan amal? Dia cakap itu. Saya pun cakap ramai cakap. Semua cakap dengan rahmat Allah. Macam mana kau nak dapat rahmat Allah? Macam mana kau nak dapat rahmat Allah? Daripada ayat ni lah. Bila disebutkan Tanzil Al-Aziz Ar-Rahim, Allah Ta'ala turunkan Quran dan Allah Ta'ala tu Ar-Rahim. Jadi kamu nak menarik rahmat Allah, kamu kena jadikan Quran itu sebagai bacaan kamu, belajar kamu, faham kamu dan juga amalan kamu. Barulah kamu dapat rahmat Allah yang bersifat Ar-Rahim itu. Oh, sedap kalau faham. Dia tu belum cerita yang lain. Yasin ni kalau tuan-tuan belajar tahajud, semua dia macam-macam cerita lagi. Tapi mula-mula tu pun dah sedap. Jadi bila kita dah tahu jalan kita pulang ni dengan Quran, dengan Nabi, pegang je dua tu. Lepas tu setiap hari kita haji, sebab kita nak tarik rahmat ni. Sebab kita masuk syurga dengan rahmat. Setiap hari kita baca Quran. Baca Quran, faham amal. Baca Quran, faham amal. Tiap-tiap hari kita menarik rahmat tu. Tuk-tuk mati, maka kita mati dalam rahmat Allah. Itu kesimpulan. Nampak tak? Jadi Alhamdulillah, syukur malam ni tuan-tuan kita dapat bertemu dalam majlis ilmu. Dan malam ni kita akan baca Quran. Kita akan tengok Quran. Tapi tajuk, kita tak belajar kitab hari ni. Tak belajar kitab, tu nak pegang kitab. Malam ni kita tak belajar kitab sebab ada permintaan. Dia minta saya cerita tentang amalan di bulan Muharram. Jadi tuan-tuan dengar je lah, ya. Kita tengok apa amalan di bulan Muharram. Penting juga tu. Sebab kita dah masuk bulan Muharram. Nombor satu ayat ni selalu saya baca. Ya, selalu saya baca. Sebab ayat ni digunakan daripada bulan Zulqa'dah lagi. Allah Ta'ala sebut inna iddatash syuhur indallah asna asyara syahran yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atul hurum zalika dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Itu ayat dia. Inna, sesungguhnya Allah Ta'ala telah menetapkan bagi kita 12 bulan. Daripada 12 bulan yang Allah Ta'ala tetapkan, pada hari Allah Ta'ala jadikan langit dan bumi, yauma khalaqas samawati wal ard. Kemudian Allah Ta'ala kata pula, daripada 12 bulan aku pilih 4 bulan. Ni ulang ni tuan-tuan, sebab saya nak cerita salah satu daripada bulan ni, iaitu bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram dan juga bulan Rejab. 4 bulan. 4 bulan ni orang beriman dia jadikan dia sebagai lubuk pahala. Kalau ulama silam, ulama-ulama yang kuat imannya berbanding kita, mereka telah menutup kedai. Dia banyak niaga dulu tuan-tuan. Dia mau tutup kedai, apa dia mau buat? Dia mau buat amalan. Bulan lain baru saya mau niaga. Tapi kalau 4 bulan ni dia mau tutup kedai. Yang dia mau buat ialah buat amalan dan amalan. Nampak tak? 4 bulan. Kenapa? Sebab di hujung ayat tu Allah Ta'ala sebut fala tadzlimu fihinna anfusakum. Jangan kamu menzalimi diri kamu
dalam 4 bulan ini. Maksudnya jangan buat maksiat dalam 4 bulan ini. Sebab apa? Kata Ibnu Katsir, amalan siapa buat maksiat di dalam bulan ini digandakan dosanya. Digandakan dosanya. Ibnu Abbas sebut bisa mi'atin di'fin, sehingga 700 kali ganda. Jadi kalau kita dah mula mengumpat orang, dosa mengumpat 700 kali ganda. Ni bulan Muharram, kita datang menuntut ilmu. Apa yang start dari Zulqa'dah menuntut ilmu sampai sekarang, tuan-tuan jadi menuntut ilmu, tuan-tuan. Pahala haji tu setiap kali kita menuntut ilmu kali dengan 700. Maknanya 700 kali kita buat haji ni. Ni malam ni. Subhanallah. Jadi nombor 1 di bulan Muharram, kita masuk dalam kepala kita amalan digandakan oleh Allah sehingga 700 kali ganda. Jadi jangan buang masa buat amalan. Sekurang-kurang amalan yang ringan ialah berzikir kepada Allah. Kan susah zikir, kita duduk pun subhanallah walhamdulillah. Naik motor subhanallah walhamdulillah. Subhanallah. Itulah nombor 1. Nombor 2 di dalam bulan Muharram ada puasa. Di sinilah ulama menyebutkan kalau di antara 4 bulan tu mana bulan yang paling afdal sekali. Dari 4 bulan tu, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dengan Rajab, mana yang paling utama di sisi Allah? Jawapannya bulan Muharram. Bulan sekarang, bulan yang kita duduk sekarang ni. Dalilnya Ustaz, dalilnya hadis Nabi. Nabi kata afdalus siyam ba'da Ramadan siyamu syahrullah al-Muharram. Ayat. Sebaik-baik puasa selepas bulan Ramadan ialah puasa di dalam bulan Allah. Tuan bayang, Allah menyandarkan namanya dengan bulan itu. Itu yang kata afdal tu. Mana ada nama bulan-bulan disandarkan dengan Allah? Hanya bulan Muharram saja. Hadis Nabi sebut syahrullah, dia adalah bulan Allah. Waktu ulama bila sebut syahrullah, di dalamnya ada kemustajaban doa. Satu. Di dalamnya ada pertambahan ataupun digandakan segala amalan soleh. Di dalamnya ada rahmat Allah yang mencurah-curah. Bila sebut syahrullah, bulan apa tu? Bulan Muharram. Jadi nombor 2 ni tuan-tuan, Nabi sebut tentang puasa. Di dalam bulan Muharram ni kena puasa. Ada puasa sunat dalam syariat agama kita. Puasa tu banyak mana Ustaz? Puasa jangan seluruhnya. Sebab kalau tuan-tuan puasa 30 hari penuh, tu dah sama macam bulan Ramadan. Tak boleh sama. Jadi kalau tuan-tuan nak puasa tiap-tiap hari sekalipun, biarlah sampai 29 hari je. Itu pandangan ulama. Larat ke puasa tiap-tiap hari? Kalau larat, buat. Ada dalam jumhur ulama mengatakan boleh puasa setiap hari, cuma jangan penuh. Sebab kalau penuh sama dengan bulan Ramadan, yang itu tak boleh. Satu. Dan yang kedua, di dalam bulan Muharram ada puasa namanya puasa Ashura. Ini catat. Berapa bulan kita puasa Ashura? 9 dan 10. Bulan Masihi ni berapa bulan? Dah pangkah belum dekat ni? Hari Khamis dengan Jumaat. Hari Khamis puasa Tasu'a. Maknanya hari Khamis dengan Jumaat 27 dengan 28. Saya dapat kuara tuan. 27 puasa Tasu'a, 28 puasa Ashura. Hari Khamis dan Jumaat. Mana hasil yang kata boleh puasa ni? Nabi datang ke Madinah, Nabi tengok orang-orang Yahudi, orang Nasrani puasa pada 10 Muharram itu.
Dan puasa sebelum datang puasa Ramadan itulah puasa pertama kita juga. Lepas tu baru turun ayat suruh kita puasa. Mula-mula orang Islam puasa itulah puasa. Jadi Nabi ajak semua orang puasa. Dia pun puasa. Tengah-tengah puasa tu tiba-tiba datang sahabat Nabi, "Ya Rasulullah." Dia kata, "Hadzal yaum tu'azzimul yahud wan nasara." Hari ini hari yang dibesarkan oleh orang Yahudi dengan Nasrani. Mereka meraihkan kemenangan Nabi Musa dan pengikut-pengikutnya pada hari tersebut ketika Fir'aun tenggelam ke Laut Merah dan mereka bebas. Lalu demo pun puasa. Nabi bila tahu tuan-tuan, Nabi kata insya-Allah fil amil muqbil, insya-Allah pada tahun yang akan datang, sunnah yaumat tasih, kita akan puasa pada 9 Muharram. Maknanya puasa pada tanggal 9 dan 10 Muharram. Orang panggil puasa Tasu'a. Jadi tuan-tuan puasalah. Kalau tuan-tuan tak larat puasa 9 dengan 10, jangan tinggal puasa 10 Muharram. Kenapa? Kerana ada keutamaan. Nabi wasulila an yaumi Ashura. Ditanyakan kepada Nabi tentang puasa pada hari Ashura ni. Nabi kata apa? Yukaffiru sanatan madiyah. Siapa yang puasa pada 10 Muharram, Allah Ta'ala akan ampunkan dosa dia setahun yang telah lalu. Setahun yang telah lalu. Tuan-tuan ingat lagi saya cerita pasal puasa dekat sini? Puasa ni ada bekas yang lain. Cerita tak lagi? Cerita dah kan? Kan? Dah cerita. Saya tak nak ulang, dah cerita. Puasa ada bekas yang lain. Subhanallah. Jangan sampai di hari akhirat bekas itu kosong. Sebab bekas itulah yang akan menyelamatkan kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang tanya, "Ustaz, kan puasa 9 Zulhijjah kita dah hapuskan dosa setahun yang telah lalu. Ini datang lagi puasa setahun yang telah lalu. Tak payahlah, sebab hari tu dah," katanya. Hari tu dah tak? 9 Zulhijjah kan dah setahun yang telah lalu kan? Dah tu. Kali ni tak payahlah sebab hari tu dah buat. Subhanallah. Ada pula tanya begitu. Saya pun tanya makcik tu. Ni makcik je kan yang selalu tanya ni, orang perempuan. Dia tanya ke saya. Jadi saya kata, makcik rasa-rasa lah kan. Masa makcik puasa 9 Zulhijjah yang kata Allah Ta'ala ampunkan dosa setahun yang telah lalu dan setahun yang akan datang, rasa-rasa lah Allah Ta'ala terima tak puasa tu masa tu? Dia diam lah. Tak tahu lah Ustaz lagi. Mana saya tahu, saya puasa dia. Soal terima atau tidak tu Allah Ta'ala. Dia kata, itulah jawapan saya. Sebab apa Allah Ta'ala buat pula puasa kali ni? Sebab Allah Ta'ala nak cover kok yang hari tu ada kurang. Yang hari tu 9 Zulhijjah tu kok ada kurang. Tengah-tengah puasa makcik ada kata orang, maaflah saya kata. Kukut. Cakap gitu kan. Kukut. Dia ada cacat. Bila ada cacat, nak cover tu Allah Ta'ala datang pula puasa 10 Muharram supaya dah sekali dapat diampunkan dosa setahun yang telah lalu. Saya kata begitu. Oh macam tu. Kalau macam tu kena puasa dah Ustaz. Saya ni banyak dosa. Tahu pun saya pun banyak dosa. Sebab tu saya tak pantang ada puasa, saya puasa je. Sebab dia ada dalam syariat. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nombor 2. Tadi nombor 2 ni. Nombor 3. Nombor 3 ialah di dalam bulan Muharram ada hari yang penting. Hari yang penting. Nama hari itu ialah yang tadi tu, Yauma Ashura, pada hari 10 Muharram. Kenapa penting? Sebab pada 10 Muharram, kalau tuan-tuan belajar dalam kitab-kitab, antara kitab yang tuan-tuan boleh belajar tentang 10 Muharram ini, tentang bulan-bulan dalam Islam, ialah Lataiful Ma'arif li Ibni Rajab.
Ibn Rajab. Dia yang buat satu kitab tentang bulan-bulan. Jadi dia kabur 10 Muharram dalam 30 hari. Ada hari yang sangat penting yang kita kena titik beratkan. Nama hari itu ialah hari 10 Muharram, Yaum Ashura. Antara lain selain daripada 10 Muharram kita puasa, hari itu juga kita hendaklah bertaubat kepada Allah. Sebab apa? Sebab pada hari itu, pada 10 Muharram, Allah Ta'ala menerima taubat Nabi Adam alaihissalam. Sebab tu ulama dia buat satu amalan di dalam di hari 10 Muharram, kita digalakkan untuk solat sunat tasbih. Kalau masjid ni rajin buat. Kenapa nak solat sunat tasbih Ustaz? Solat sunat taubat udahlah. Macam-macam orang kan. Orang suruh opini, dia nak opini. Suka hati. Solat sunat taubat kalau kita tak larang. Sebab ada orang solat sunat tasbih ni berat sangat Ustaz. Tambah yang jadi imam tu imam muda Ustaz. Panjang mana bacanya, panjang mana sujudnya. Last kali hospital lah kami Ustaz. Ada orang buat dulu tuan-tuan, last kali makcik tu masuk hospital. Sujud lama sangat. Kan kita kena tasbih 10 kali. 10 kali sujud, rukuk 10 kali kan. Iktidal 10 kali. Itu solat sunat tasbih. Allah mengampunkan Nabi Adam pada 10 Muharram. Ingat lagi doa Nabi Adam. Sebab tu 10 Muharram antara doa yang kita kena amal. Jadikan zikir pada hari tersebut supaya diampunkan dosa-dosa kita. Rabbana, ini doa ni Allah Ta'ala ajar tuan-tuan. Nabi Adam bukan terus terkeluar pada mulut dengan pintu je. Allah Ta'ala ajar. Dalam Quran sebutkan fatalaqa Adama. Allah Ta'ala berjumpa dengan fatalaqa Adama. Nabi Adam bertemu dengan Allah. Lalu Allah Ta'ala mengajarkan pada dia kalimat. Beberapa kalimat. Kalimat taubat yang bila dia baca kalimat tu, Allah Ta'ala terus ampunkan dosa dia. Jadi kita bila sampai 10 Muharram, tuan-tuan kena baca. Kena baca. Kena jadikan zikir. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Apa ya? Apa? Alhamdulillah. Wa syarul itu. Maknanya selalu baca. Rabbana zolamna. Faham tak maksud? Yang kuat tadi katanya maksud. Rabbana, Rabb, tengok perkataan. Mula-mula Allah Ta'ala tak kata Allah. Allah Ta'ala akan sebut Rabb. Rabb ni maksudnya Tuhan yang menciptakan kita daripada tak ada kepada ada. Lepas tu dia menguruskan kehidupan kita dan menguruskan takdir kita. Sebab tu Rabbana, wahai Tuhan. Dia rasakan dulu Tuhan tu macam tu. Zalamna, aku ni dah buat dosa wahai Allah. Bagi rasa baca doa tu, aku ni dah buat dosa. Rabbana zalamna anfusana, aku telah buat dosa yang mengakibatkan daripada dosa itu pada diri aku sendiri. Sebab bila kita buat satu dosa, yang dapat masuk neraka itu diri kita, yang kena azab tu diri kita. Sebab tu aku telah menzalimi diri aku sendiri kerana dosa tu. Anfusana wa illam taghfir lana, kalaulah engkau tidak mengampunkan aku wahai Allah, taghfirna wa tarhamna, dan engkau tak merahmati aku wahai Allah, kau tak sayang aku, lanakunanna minal khasirin, tentu aku termasuk di kalangan orang-orang yang rugi. Orang rugi di hari akhirat, rugi lawannya beruntung. Orang yang rugi dia akan masuk ke dalam neraka Allah. Orang yang beruntung dia akan masuk ke dalam syurga Allah. Jadi orang beriman bila dia dapat janji apa ni tuan-tuan, dapat baca doa ni, Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa dia. Dan kita semayang tasbih. Sebab tu dalam semayang tasbih sujud yang terakhir, baca Rabbana zolamna ni 10 kali. Tuan-tuan dapat ada ilmu. Dalam kitab-kitab disebutkan antara cara solat sunat tasbih, selepas kita subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, kan? Kita baca
zikir 10 kali, lepas itu kita tambah Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Kita mengambil doa taubat Nabi Adam alaihi salam dalam solat sunat tasbih itu. Kenapa solat sunat tasbih, Ustaz? Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kepada bapa saudara dia, Abbas. Dia kata apa? Iza anta fa'alta, kalau kamu buat solat sunat tasbih ni wahai bapa saudaraku, ghafarallahu laka zambaka, Allah Taala akan ampunkan dosa kamu, awwaluhu wa akhiruhu, yang dulu dan yang akan datang semua diampunkan oleh Allah. Qadimuhu wa hadisuhu, yang dahulu dan juga yang sekarang. Wa khata'ahu wa amda'ahu saghiruhu wa kabiruhu, yang sengaja ataupun tidak sengaja. Wasirruhu wa alaniyatahu, yang terang-terangan ataupun secara sembunyi. Semua komplit. Sebab tu solat sunat tasbih. Jadi kalau masjid ni dapat buat kan, imam ambil satu tanggungjawab, 10 Muharram buat. Entah nak buat siang pun boleh, nak buat malam pun boleh, terpulang. Maka kita dah dapat satu amalan di dalam agama kita, iaitu bertaubat kepada Allah dengan melaksanakan solat sunat tasbih pada 10 Muharram. Mengambil iktibar daripada kisah Nabi Adam alaihissalam yang diampunkan oleh Allah pada tanggal 10 Muharram. Apa Allah? Nombor 4. Nombor 4 ni tuan-tuan ialah pada 10 Muharram ni. Ini dalam kitab Lataiful Ma'arif. Pada 10 Muharram kita disunahkan menyenangkan ahli keluarga kita. Menyenangkan ahli keluarga. Maksudnya kita buat makan-makan dengan ahli keluarga kita. Lepas itu kalau kita buat dengan mak ayah kita, kita bagi demo gembira. Apa yang mak ayah kita suka? Kalau dia suka makan kat luar, kita makan kat luar. Kalau dia jadi suka masak ramai-ramai, dia beradik menantu dia pun semua kumpul satu keluarga, buat makan-makan, seronok menang mak ayah kita. Betul tak? Siapa yang jadi mak ayah ni? Tanya tengok. Kalau anak-anak dia kumpul dengan cucu-cucu dia kumpul, menantu dia masak-masak semua, dia tak nak menyusahkan kita pun. Dia kata, mak duduk, ayah duduk, kami buat semua. Rasanya mana? Ini sampai tua kita masak. Boleh. Mak duduk, ayah duduk, jangan gerak, duduk situ. Tengok TV. Saya buat semua, dah siap jangan kami pagi. Seronok. Itu yang maksudnya menyenangkan. Sebab Nabi Muhammad SAW sebut, man wasa'a, dengar baik-baik hadis ni. Saya baca. Man wasa'a ala iyalihi fi nafaqati yaumi Asyura. Sesiapa yang menyenangkan ahli keluarga dia, mak ayah dia. Itu maksud ahli keluarga, mak ayah dia, adik-beradik dia berkumpul fi nafaqati, dengan dia menafkahkan, maksudnya dia keluarkan satu belanja untuk menyeronokkan mak ayah dia. Pada bila? Yaum Asyura, pada 10 Muharram. Ni cerita 10 Muharram ni kan. Wassa'allahu alaihi sa'ira sanati. Subhanallah. Allah Ta'ala mendatangkan janji. Allah Ta'ala menjanjikan siapa yang buat benda ni, Allah Ta'ala akan menyenangkan rezekinya sepanjang tahun itu. Siapa bagi senang pula? Allah. Siapa yang ngatur kehidupan kita? Allah. Yang menurunkan rezeki pada kita? Allah. Jadi Tuhan bagi jalan. Kalau kau nak rezeki kau murah, senang, maka seronokkan ahli keluarga kamu pada 10 Muharram. Jumhur ulama mengatakan hal ini telah disepakati. Sehingga kan satu ulama di hujung hadis ini disebut qala Sufyan. Kata Sufyan As-Sawri, ana qad jarrabnahu, aku telah melakukan perkara ini. Aku telah melakukan, maksudnya mengamalkan hadis ini. Fawajadnahu kadzalik, Allah Ta'ala telah menyenangkan aku sepanjang tahun ini. Subhanallah, benarlah janji Allah. Dunia Tuhan bagi tuan. Kalau ikhlas buat kat mak ayah, adik-adik, dunia bagi, akhirat pun datang.
Nampak? Ada pula dalam kitab Lataiful Ma'arif halaman 113. Saya catat 113. Imam Sufyan bin Uyainah telah mengatakan, Sufyan bin Uyainah pula seorang ulama, dia kata kami telah mengamalkan hadis ini 50 tahun hingga 60 tahun. Bukan sekejap, 50 tahun, 60 tahun. Setiap 10 Muharram cari mak ayah, cari adik-adik, kumpul ramai-ramai, bagi seronok. Keluar belanja untuk seronokkan mak ayah kita. Maka tidak kami lihat melainkan kami disenangkan sepanjang tahun itu. Subhanallah. Ini siapa yang tak tahu, cuba buat. Nanti kabur kat saya. Ini janji Allah melalui sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Yang keberapa dah tuan? Siapa yang catat? Yang keempat Yang keempat. Yang kelima dah. Yang ni kelima. Saya tanya. Takut-takut ada yang tidur. Sebab akhir zaman ni dia ada 4 golongan. Satu golongan sami'na wa ata'na. Dia dengar dan dia amalkan. Kita cerita semayang subuh besok macam mana kan, dapat jaminan Allah. Apa yang ni? Penuh soh. Besok tinggal satu soh tu sami'na. Ada sami'na wa ata'na. Besok dia datang. Dia sebab ada satu golongan sami'na wa asayna. Dia dengar dan dia tak nak ikut. Tak nak amal. Ni saya kabarkan 10 Muharram buku adik-adik. Tapi tuan-tuan ni bukan pangkat anak-anak orang ni. Kan? Tapi kabar keadaan sulung. Pakai adik-adik rumah balik ni, kita buatlah. Subhanallah. Hari Jumaat boleh tu. Dia pun dah balik kerja tu. Boleh. Subhanallah. Yang ketiga, sami'na wa ngantukna. Itu saya buat dulu. Sami'na wa ngantukna. Dia tengok tapi pejam je mata dia. Bila dah sampai ke bawah tu, dia angguk pun. Apa dia angguk pun tak tahu. Tu yang ketiga. Yang keempat, sami'na wa himpunna. Kita tengok ngaco, dia tengok himpun. Senyum sorang-sorang. Aduh. Ada yang bawa handphone tengok. Ni tengok belajar Ustaz Masri ni. Subhanallah. Itulah tuan. Jadi dah 5 ayat. Keenam. 10 Muharram. 10 Muharram kata ulama ialah kita menjenguk orang sakit. Menjenguk orang sakit. Kenapa? Kerana 10 Muharram adalah hari dimustajabkan doa. Jadi oleh kerana 10 Muharram adalah hari yang dimustajabkan doa, maka ulama menggariskan kita pergi jenguk orang sakit dan kita doakan dia. Kan ada adab bila kita menjenguk orang sakit. Kan? As'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfi'a. Itu adab. Bila jumpa orang sakit, Nabi terus berdoa. Nabi akan sebut ayat tu. As'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfi'a. Kami meminta kepada Allah, as'alullah hal azim, dengan keagungan dia, rabbal arsyil azim, Allah yang merupakan Rabb al-arsyil azim, yang ada arsy yang sangat agung. Ayyashfi'a, Allah Ta'ala itulah yang akan menyembuhkan kamu. Kita doa kepada dia. Sebab 10 Muharram adalah hari yang mustajab doa. Sebab tu saya kalau merawat, kalau yang jenis kritikal, saya akan kabur 10 Muharram ni saya tak rawat. Yang kritikal ni, yang susah. Sebab apa tuan-tuan? Siapa yang datang menjenguk orang sakit, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza ada rajul akhahul muslim masya fi khirafatil jannah." Orang yang menjenguk saudaranya yang sakit, dia seolah-olah sedang memetik, berjalan sambil memetik buah-buah di syurga. Hatta yajlisa, sehinggalah dia duduk. Fa idza jalasa wa marakur rahmah. Apabila dia duduk dekat tempat orang sakit tu. Ni tuan-tuan ni antara amalan yang memang dia dalam banyak-banyak amalan besar sangat. Kalau tuan-tuan baca hadis ni, hadis sahih. Dia kata tadi petik, bila duduk dia berhadap dengan orang sakit tu,
diturunkan kepadanya rahmat, ghamrat. Maksudnya sangat deras rahmat itu turun pada dia. Banyak sangat rahmat dia dapat. Fa in kana ghudwatan shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yumsiya. Apabila dia menjenguk di pagi hari, kalau dia pergi tengok orang sakit tu pada waktu pagi, maka Allah Ta'ala utuskan 70,000 malaikat kepada dia. Bukan kepada orang sakit, kepada dia. 70,000 malaikat kepada dia, mendoakan dia. Shalla alaihi, mendoakan dia hatta yumsiya, sehinggalah dia diberikan rahmat yang banyak daripada Allah sampai pada waktu petang. Wa in kana masa, kalau dia menjenguk pada waktu petang. Kalau kita pergi hospital, baru ni ada orang di Masjid Ridwan ni, dia tak tahu dia berhari ke apa, dia telefon saya, Ustaz, tolong tengokkan ayah saya ni, dia kat hospital tak mau tidur. Doa dia kata bulan Muharram, ringan dia bulan Muharram ni. Sampai-sampai tu yang kata rahmat Allah Ta'ala mencurah-curah. Saya faham hadis. Sebab tu bila saya baca hadis, saya faham. Saya kalau berdoa, kita dah tahu, ya Allah, di semasa aku sedang melawat orang sakit ini, ada 70,000 malaikat bersamaku yang sedang berdoa untuk rahmat bagiku. Mohon ya Allah, dengan rahmat itu sembuhkan orang. Tuan. Besok tu telefon, Ustaz, ayah saya dah sembuh. Subhanallah. Alam tu tak boleh tidur. Saya baca doa Darul Syifa dah. Allahumma rabbas samawati sab'in. Sampai hati. Baca tu, you kat mata dia, bagi air minum, bagi air mandi. Biasa. Tapi itulah, bila kita dah baca hadis, kita pegang. Dijanji Allah. Dia kata, pergi waktu petang 70,000 malaikat datang doakan kita. Tapi kita ubah. Doa tu kita ubah nak sembuh orang ni pula. Sampai bila tu? Sampai datang waktu petang sampai pagi besok, malaikat tu doa kita. Walaupun kita datang sekejap je. Datang sekejap lah dia akan rawat dia. Kurang setengah jam itulah saya rawat itu. Itu cium tangan pakcik tu saya pun balik. Sebab orang sakit ni, dia doa dia makbul. Sekejap, saya cium tangan dia, kemudian saya kabur, pakcik doa. Saya ada doa pakcik doa. Doa orang sakit, Allah Ta'ala doa. Subhanallah. Inilah kelebihan kalau menyembuh orang sakit. Jadi 10 Muharram mustajab doa. Jadi waktu tu kalau ada di kalangan kita yang sakit, jiran-jiran kita yang sakit, orang kampung kita yang sakit, kita pergi dia dapat pahala sampai macam ni. Baik, berapa? Okey, yang terakhir lah. Dah 6. Dan yang terakhir ialah yang terakhir rasanya apa tuan? Siapa tahu? Yang terakhir ialah bubur Asyura. Dia kena terakhir. Kan? Kalau kita puji apa letak tu baru makan. Dia tak? Bubur Asyura. Buat tak bubur Asyura kat sini? Tuan-tuan selalu kalau kat sekolah kami buat setiap tahun kami buat. Kalau Masjid Lempur tu setiap tahun buat. Kan? Jadi tak tahulah. Cumanya buat setiap tahun, tapi kalau kita tanya orang, ni mana datang cerita bubur Asyura ni? Ramai tak tahu, betul tak? Asal ni dari mana? Siapa tahu? Okey. Yang lain ni saya baca satu kitab. Kitab daripada kitab Jamu Al-Fawaid wal Jawahir Al-Khalaqid yang dikarang oleh Al-Alamah Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatun pada halaman 132. Kenal Syekh Daud Abdullah Al-Fatun ni? Kitab yang terkenal di alam Melayunya ialah kitab Munyatul Musalli, cerita semayang. Orang kalau kat pondok tak belajar kitab ni tak sah. Orang kalau nak selamat di hari akhirat kena belajar kitab ni. Sebab apa? Benda pertama yang akan dihisap kepada kita ialah sembahyang. Jadi kena ada pegang satu kitab. Sebelum mati, pegang satu kitab supaya bila kita beramal dengan kitab tu, maka jelaslah
Ya, jelas mayang itu. Di antara kitabnya Muslim. Baik, saya bacakan. Dan kata Syekh Ajburi, dan aku lihat bagi orang lain nasnya bahawa Nabi Nuh alaihissalam, ini cerita asalnya Nabi Nuh, tak kala turun dia dari Safinah, yakni bahtera, dan orang yang sertanya mengadu kepadanya dengan lapar dan telah habis segala bekal mereka. Nampak? Dalam punya susun. Dia kata cerita Nabi Nuh. Nabi Nuh bila dah selesai semua taufan, balik, dah tu, kemudian Allah Ta'ala kata keluarlah wahai Nuh. Kalau dalam Quran, qila ya Nuh ihbit bisalamin minna wa barakatin alaik. Wahai Nuh, dah tu, dah habis dah suruh dah, kamu keluar lah. Masa tu, dia pun mengadu, kami ni lapar wahai Nuh. Nabi Nuh pun kata keluar. Semua bekal yang ada masih tersisa tu keluar kan. Yang nak makan ni ramai. Makhluk tu pula bukan manusia je, dengan menatang pun ada. Maka menyuruh akan mereka itu bahawa mendatangkan dengan barang yang lebih daripada bekal mereka itu. Maka mendatangkan ini dengan segegam gandum, dan ini dengan kacang adas, dan ini dengan kacang kul, dan ini dengan setapak tangan himasun, yakni kacang kuda, hingga sampai 7 biji-bijian bagi jenisnya, dan adalah ia pada hari Asyura. Berlakunya itu, Nabi Nuh buat makanan, dia disuruh kumpul, Nabi Nuh masak. Yang masak tu Nabi Nuh. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Nuh keluar kamu dan jadikan hari itu hari yang menyenangkan bagi kamu dan hari yang penuh keberkatan bagi kamu. Jadi Nabi Nuh pun nak senangkan nama, kan? Nabi Nuh pun masak, keluarkan semua yang ada, masak, lalu datanglah keberkatan daripada air tangan Nabi Nuh alaihissalam. Bila berlaku tu? Pada 10 Muharram. Tu yang bubur Asyura tu. Maka mengucaplah Nuh dengan bismillah. Ya. Mengucaplah Nuh dengan alaihissalam dengan bismillahirrahmanirrahim, dan dimasak akan dia. Maka sekaliannya, walaupun hal keadaannya makanan itu sikit, kenyang mereka dengan berkat Sayyidina Nuh alaihissalam. Subhanallah. Dapat jawapan? Dapat jawapan tuan. Kenapa kena buat bubur Asyura? Kerana dia adalah sunnah Nabi Nuh alaihissalam yang menjamu makanan kepada orang-orang dalam kapal dengan melakukan bubur. Bubur lah tu. Cuma bahan-bahan tu, bahannya kita tak buat bahan itu, kita bahan lain je tau. Yang pentingnya kita jamu orang makan dengan bubur Asyura. Maka ia menjadi salah satu daripada sunnah Nabi Nuh alaihissalam. Dapatlah pahala. Dan selain daripada itu, kalau tuan-tuan nak ambil lagi tentang amalan bagi orang makan ni banyak. Antara jalan masuk syurga Allah ialah tut'imut ta'am. Kan? Jalan kita senang masuk syurga, antara jalan-jalannya ialah bagi orang makan. Maka dengan bagi orang makan itu, kita akan dapat masuk syurga Allah. Mudah-mudahan tuan, ada beberapa amalan ini kita dapat amalkan sepanjang bulan Muharram ini, khususnya pada 10 Muharram. Saya dah senaraikan tadi, mana yang tuan-tuan mampu buat, tuan-tuan buat. Mana mampu buat, buat. Ada orang sakit jenguk 10 Muharram. Kita doakan ni, insya-Allah Ta'ala makbulkan doa kita pada waktu ini. Wallahu a'lam. Kita akhiri dengan bacaan doa. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, da'awnaka ya Allah fastajib lahumma du'a'ana ya sami'ad du'a. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, pandanglah wajah kami ya Allah, pandanglah tangan kami yang kami angkat ini ya Allah. Walaupun kami tahu ya Allah, tangan inilah yang banyak melakukan dosa terhadap-Mu ya Allah, maka ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami ya Allah, yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia ya Allah. Ampunkanlah dosa seluruh roh arwah keturunan kami ya Allah. Ampunkanlah dosa guru-guru kami ya Allah. Ampunkanlah dosa anak
ketaatan ini kepada kami ya Allah, sehingga di dalam bulan Muharram ini ya Allah kami mampu melakukan ketaatan demi ketaatan kepada-Mu ya Allah, sehingga matinya kami nanti sedang kami beribadah kepada-Mu ya Allah. Wahai Allah, pandanglah wajah kami setiap satunya dengan pandangan rahmat-Mu ya Allah. Jika malam ini malam terakhir bagi kami ya Allah, matikan kami dengan husnul khatimah. Ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah, jadikan amalan kami memberatkan timbangan di mizan kami nanti ya Allah. Matikan kami dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Rezekikan kami anak yang soleh ya Allah, yang berada di sisi kami di saat kami nazak ya Allah. Berkat anak soleh kami ya Allah, mudahlah sakaratul maut kami ya Allah. Mudahlah terucap dari mulut kami ya Allah kalimah tauhid la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Jadikan anak soleh kami ya Allah yang akan memandikan jenazah kami ya Allah, yang akan mengafarkan kami ya Allah, yang akan menjadi imam mengimamkan solat jenazah bagi kami ya Allah, yang akan meletakkan kami di dalam lahat kami dengan kasih sayangnya ya Allah. Setelah diuraikan tali kafan kami ya Allah, dibukakan wajah kami ya Allah, tidak henti-henti anak soleh kami mendoakan kami sepanjang umurnya ya Allah. Wahai Allah, pandanglah wajah kami setiap satunya yang hadir ke rumah-Mu kerana-Mu ya Allah. Janganlah Engkau lupakan kami ya Allah, janganlah Engkau lupakan kami ya Allah. Panggillah kami bernaung di bawah naungan arasmu ya Allah. Jadikan kami berkumpul dengan Nabi kami ya Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di dalam surga Firdaus-Mu ya Allah. Mustajabkanlah doa kami ya Allah, mustajabkanlah doa kami ya Allah, mustajabkanlah doa kami ya Allah. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas sami'un alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahai Allah, di hadapan kami ada air ya Allah. Jadikan air ini apabila dibuat minuman, dibuat sapuan, dibuat mandian, berkat majlis ilmu kami malam ini ya Allah, yang malaikat-malaikat berlapis-lapis sampai ke langit mengaminkan doa kami ya Allah. Maka hamba yang fakir berdoa ya Allah dengan ayat-ayat syifa ya Allah, menyembuhkan dengan izin-Mu ya Allah. Ilahana ilmuka kafin an su'alina, ikfina bihaqqil fatihati su'ala, wa karamka kafin an maqalina, akrimna bihaqqil fatihati maqala, wa hasil ma fi dhamairina, wa huwa shifa'un li hadzal marid, wa yashfi sudura qaumin mu'minin, wa shifa'un lima fi sudur, wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Fihi shifa'un linnas, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifa'un wa rahmatun lil mu'minin, wa idza maritu fahuwa yashfin. Qul huwa lil ladzina amanu hudan wa shifaa', shifaa'an 'ajila la yughadiru saqaman wa la alaman illa shafaa'. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. أقول قولي هذا وأستغفر الله